Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bagi persidangan kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan Persada 2021, saya Nofakira Akila binti Azham daripada Program Geografi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah seliaan Dr. Rosniza Azmi binti Cehrus akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Transmigrasi Dalaman di Selangor pada tahun 2000 hingga 2019. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2011, negeri Selangor telah berubah daripada negeri pengantar kepada negeri penerima. Ini kerana migrasi bersih di Selangor adalah 9,500 orang pada tahun 2018, sekaligus menjadikan negeri Selangor sebagai negeri destinasi migrasi dalaman di Malaysia. Sektor ekonomi di negeri Selangor adalah tinggi menyebabkan pergerakan migrasi masuk ke negeri Selangor. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018, negeri Selangor telah menjadi penyumbang utama KDNK di Malaysia iaitu sebanyak 6.8% berbanding dengan 5 buah negeri yang dicatatkan sebagai penyumbang utama KDNK negara seperti Wilayah Persekutuan Putrajaya. Ini disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang semakin tinggi. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 2.8% kadar pengangguran dicatatkan di negeri Selangor. Peningkatan migrasi dalaman terutamanya luar bandar ke bandar telah membawa kepada ketegangan dan tekanan dalam pola dan taburan kependudukan di negeri Selangor. Seterusnya adalah sorotan literatur. Menurut Usman Datarmiji pada tahun 2010, migrasi melibatkan pergerakan penduduk merentasi sepadan antarabangsa ataupun sepadan negeri dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Seterusnya, menurut Prijono pada tahun 2000, migrasi ini biasanya berlaku secara sukarela dan tanpa paksaan daripada mana-mana kumpulan atau pihak. Selain itu, menurut Ezo 2008, aliran migrasi bermula apabila individu membuat keputusan untuk bergerak dengan mengandaikan bahawa sebelum membuat keputusan, individu tersebut akan memaksimumkan utiliti jangkaan yang akan diperoleh di kawasan destinasi. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan data sekunder mengikut tema yang telah ditetapkan. Data daripada kajian lepas dan daripada portal rasmi kerajaan seperti Jabatan Perangkaan Malaysia akan dikumpul untuk pembacaan dan diteliti terlebih dahulu untuk memastikan ianya sesuai dengan objektif kajian yang telah ditetapkan. Data-data tersebut kemudiannya diasingkan mengikut tema yang telah ditetapkan untuk memudahkan proses menganalisis data dan memudahkan perbincangan hasil kajian. Kerangka konseptual juga telah dibina untuk memudahkan proses menganalisis data secara menyeluruh. Dapatan dan perbincangan berdasarkan raja yang telah dipaparkan, iaitu Raja Piramid Penduduk di Selangor pada tahun 2000. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2000, jumlah penduduk daripada umur 0 hingga 4 tahun adalah tinggi iaitu 456.6 ribu. Selain itu, bilangan penduduk lelaki lebih tinggi berbanding bilangan penduduk perempuan di Selangor pada tahun berkenaan. Seterusnya, berdasarkan raja yang telah dipaparkan iaitu Raja Piramid Penduduk di Selangor pada tahun 2010. Raja menunjukkan bahagian piramid tengah lebih besar berbanding dengan bahagian piramid atas, puncak dan bahagian tapak. Ini menunjukkan bahawa bilangan penduduk pada usia pertengahan lebih tinggi daripada bilangan penduduk pada usia 15 tahun ke bawah. Buktinya, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010, bilangan penduduk daripada umur 25 tahun hingga 29 tahun adalah sebanyak 669.8 ribu orang. Kesannya, tenaga buruh di Selangor adalah tinggi pada tahun 2010. Seterusnya, Rajah menunjukkan taburan penduduk pada tahun 2020. Rajah menunjukkan bahawa bilangan penduduk pada usia 15 tahun ke bawah adalah tinggi iaitu 510.5 ribu orang. Walau bagaimanapun, bahagian tengah piramid adalah cembung. Ini kerana berlakunya pertambahan penduduk pada
pada usia 20 hingga 39 tahun. Keadaan ini disebabkan oleh kemasukan penduduk ke Selangor yang berlaku pada tahun 2020. Seterusnya, bahagian puncak adalah kecil. Ini menunjukkan kadar kematian di Selangor masih tinggi. Seterusnya, perbandingan aliran migrasi antara negeri di Selangor pada tahun 2000, 2010 dan 2018. Berdasarkan laporan migrasi dan taburan penduduk di Malaysia pada tahun 2000, aliran migrasi masuk ke Selangor pada tahun 2000 hingga 2018 adalah menurun daripada 8.7% kepada 5.4%. Berdasarkan raja yang telah dipaparkan, perubahan drastik telah berlaku terhadap pergerakan penduduk ke negeri destinasi. Pada tahun 2010, wilayah Persekutuan Putrajaya telah menjadi negeri destinasi utama migrasi dengan kadar peratusan penduduk migran tertinggi iaitu 4.1%. Peratusan aliran migrasi masuk ke Selangor telah menurun dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2010 hingga 2011, Selangor merupakan negeri destinasi utama migran sebanyak 17,700 orang berdasarkan jumlah migrasi bersih, dan ini menjadikan Selangor sebagai negeri utama migrasi. Walau bagaimanapun, menurut laporan Survey Migrasi Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2011, Pulau Pinang mencatatkan 4.4% kadar migrasi tertinggi yang disumbangkan oleh 2.7% migran dalam negeri, 1.2% migran antara negeri dan 0.5% migran antarabangsa. Seterusnya, perbandingan aliran migrasi dalaman di Selangor pada tahun 2000, 2010 dan 2018. Berdasarkan raja yang telah dipaparkan, pergerakan migrasi dari bandar ke bandar kekal sebagai pergerakan utama migran di Selangor. Menurut laporan Survey Migrasi Malaysia pada tahun 2011, peratusan ini didapati meningkat daripada tahun 2000 sehingga 2018 dengan masing-masing mencatatkan 88.6% pada tahun 2000 kepada 93.5% pada tahun 2018. Pergerakan migran yang berhijrah dari luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar didapati menurun bagi tempoh berkenaan iaitu 4.9% kepada 3.7% bagi luar bandar ke bandar, manakala pergerakan luar bandar ke luar bandar menurun daripada 1.2% kepada 0.6%. Berdasarkan laporan Survey Migrasi Malaysia pada tahun 2018, pergerakan penduduk lelaki lebih tinggi berbanding dengan pergerakan penduduk perempuan, iaitu masing-masing mencatatkan sebanyak 53.8% dan 46.2%. Seterusnya, faktor taraf perkahwinan penduduk. Bagi penduduk yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun, mencatatkan 64.3% penduduk berkahwin telah bermigrasi ke daerah atau ke negeri tertentu. Faktor seterusnya adalah pencapaian pendidikan iaitu bagi penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun. Golongan menengah telah mencatatkan pergerakan penduduk yang tertinggi iaitu 53.1%, berbanding dengan penduduk yang tidak mempunyai pendidikan yang telah mencatatkan pergerakan migrasi 4.0. Faktor taraf pekerjaan pula, golongan bekerja mencatatkan migrasi yang tertinggi di Malaysia iaitu 83.3%. Ini menyebabkan kadar penyertaan tenaga buruh hampir 78.2% dengan diwakili oleh 89.7% daripada penduduk lelaki dan 64.5% penduduk perempuan. Kesimpulannya, pertambahan migrasi masuk ke Selangor juga merupakan faktor berlakunya peningkatan penduduk di Selangor pada tahun 2000 hingga 2020. Kadar pengangguran juga dapat dikaitkan dengan pertambahan bilangan penduduk ini. Walau bagaimanapun, pelbagai cadangan telah dikemukakan untuk mengatasi isu tersebut, iaitu dengan caranya penyediaan lebih banyak program daripada pihak kerajaan perlu diperbanyakkan lagi untuk memberi nilai tambah kepada golongan belia, terutamanya dalam program usahawan ini agar isu lambakan migrasi masuk ke Selangor dapat dibendung dan isu pengangguran di Selangor dapat diatasi. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih Persada 2021.